Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Teknik Menjawab SPM 2021. Anjuran Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Alor Gajah Melaka dengan kerjasama JPN Melaka dan Pejabat Pendidikan Alor Gajah Melaka. Saya akan membentangkan tentang teknik menjawab biologi kertas 2. Terlebih dahulu, saya kenalkan diri saya serba sedikit. Saya adalah Cikgu Siti Mariam binti Hanis. Option Biologi Kimia, pengalaman mengajar 13 tahun dalam mata pelajaran biologi. Pernah berkhidmat di 2 buah sekolah, di mana sekolah pertama saya SMK Sikuati 2 Kudat Sabah dan sekolah kedua saya sehingga kini adalah SMK Naning Alor Gajah Melaka. Okey, tanpa berlengah masa lagi, saya akan berkongsikan tips skor biologi kertas 2. Ya, pelajar-pelajar, bagaimana nak skor A biologi? Kita ada 4 tips. Yang pertama, ulang kaji sentiasa. Okey, bila anda ulang kaji sentiasa, anda akan menguasai konten. Bila konten tu strong dalam diri kita, senang untuk menjana idea semasa menjawab kertas 2 biologi. Okey. Yang kedua, pastikan anda mempunyai sumber rujukan yang betul. Di mana rujukan utama awak mestilah buku teks kita. Okey. Yang ketiga, pastikan anda menerima teknik menjawab yang betul. Okey, dan yang keempat, untuk skor A biologi, anda harus skor dalam soalan esei. Untuk format KSSM, esei ada dalam bahagian B dan bahagian C, di mana bahagian B anda perlu memilih satu soalan daripada 2 dan bahagian C adalah esei wajib. Okey, ada satu soalan je dalam tu dan anda wajib menjawabnya. Okey, semasa menjawab kertas 2 biologi, 2 perkara penting ini harus ada dalam diri anda. Okey, yang pertama anda harus ada kemahiran mengenal pasti stimulus, okey, menganalisis stimulus. Okey, so stimulus dalam soalan biasanya diberi dalam bentuk raja, carta, graf, jadual dan ayat penyataan. Okey, yang kedua adalah kemahiran mengenal pasti kata kunci dan kata tugas dalam soalan. Okey, kata tugas seperti terangkan, namakan, labelkan, bincangkan, cadangkan. Macam itulah kata tugas. Okey, kita nak tengok apa yang kita nak fokus pada hari ini. Saya akan menerangkan anda 3 perkara ini sahaja. Okey, yang pertama adalah kesilapan yang kerap calon lakukan semasa menjawab kertas 2 biologi. Yang kedua, saya akan berkongsi dengan anda cara skor esei berfokuskan dalam menganalisa jadual. Okey, yang ketiga adalah cara menjawab soalan berbentuk kebat. Okey, kita tengok fokus pertama kita iaitu kesilapan calon yang kerap dilakukan semasa menjawab kertas 2 biologi. Okey, apa kesilapan tersebut? Penggunaan istilah yang salah.
Okey. Saya ada beberapa contoh. So, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Raja A dan Raja B menunjukkan dua cara pengawitan ikan dan sayur. Okey. Terangkan bagaimana bahan-bahan pengawit itu berkesan dalam pengawitan setiap bahan makanan tersebut. Okey. Pelajar-pelajar, anda nampak dekat sini di mana kita ada dua cara pengawitan pada ikan dan sayur. Okey, kata tugas dalam soalan ini adalah terangkan. Maka, perlu ada fakta dan penerangan dalam jawapan anda. Okey, so nak terangkan apa ni? Okey, terangkan bagaimana bahan pengawit itu berkesan dalam pengawitan. Okey, so stimulus pada gambar raja adalah larutan garam. Jadi anda harus tahu apakah sifat larutan garam dan begitu juga cuka. Okey? So kita nak tengok apakah kesilapan calon yang kerap dilakukan dalam soalan sebegini. Okey, kita tengok contoh jawapan calon. Larutan garam berkepekatan lebih tinggi daripada ikan. Okey, so kesilapannya adalah berkepekatan lebih tinggi daripada ikan. Okey, sepatutnya larutan garam hipertonik terhadap sel ikan. So istilah yang betul adalah sel ikan. Okey. Okey, yang seterusnya. Contoh jawapan calon. Air bergerak keluar daripada ikan. Ayat ini salah. Okey, so bila salah, anda tidak layak mendapat apa-apa markah. Sayang, bukan? So sepatutnya dalam ayat ini apa yang salahnya? Dia tiada perkataan meresap daripada sel. Okey. So, contoh jawapan sepatutnya air meresap keluar dari sel ikan secara osmosis. Okey. Ini baru dapat markah. Mesti ada perkataan sel, mesti ada perkataan osmosis. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Terangkan apa yang berlaku kepada penghasilan enzim luar sel jika jasad Golgi dan S tiada. So, dalam soalan ini, S tidak dinyatakan. Jadi, kita lihat pada stimulus. S adalah jalinan endoplasma kasar. So, jom kita tengok contoh jawapan calon. Okey, contoh jawapan calon. P1 tiada enzim dihasilkan. P2 tanpa S, protein tidak dapat diangkut. P3 tanpa jasad Golgi, protein tidak dapat diubah suai. Jadi, pelajar-pelajar, dalam jawapan ini, P1 dan P3 adalah betul. Okey. P2 sahaja kurang tepat. Okey. So, sepatutnya tanpa S, protein tidak dapat diangkut ke jasad Golgi. Okey. Kat sini dia macam tergantung. Tidak dapat diangkut. Ke mana? Okey, tidak dinyatakan. Kena nyatakan ke jasad Golgi. Tanpa S, protein tidak dapat diangkut ke jasad Golgi.
Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, Raja 1.2 menunjukkan fagositosis dalam ameba SP. Terangkan apa yang berlaku semasa P dan Q. So, stimulus pada gambar raja jelas menunjukkan apa yang berlaku semasa P dan Q. So, kita lihat contoh jawapan calon. Okey, contoh jawapan calon. Yang pertama, lysosom menghasilkan lysozim. Enzim dibebaskan dalam vakul makanan untuk membunuh bakteria. Makanan diserap ke dalam sitoplasma, bahan kumuh dirembeskan keluar. So, pelajar-pelajar, jawapan yang sepatutnya lysosom mengandungi lysozim. Okey, dia bukan menghasilkan lysozim tapi mengandungi lysozim. Okey, yang seterusnya. Untuk membunuh bakteria. Membunuh, istilah yang tepat adalah menghidrolisis. Jadi, untuk menghidrolisis bakteria. Okey. Yang seterusnya, makanan diserap ke dalam sitoplasma. Makanan. Istilah yang tepat adalah nutrien. Nutrien diserap ke dalam sitoplasma. Okey. Dan yang akhir sekali, bahan kumuh dirembeskan keluar. So, istilah yang tepat bagi dirembeskan adalah disingkirkan. Okey, so bahan kumuh disingkirkan keluar. Okey, kita tengok contoh yang terakhir untuk bahagian ini. Raja 2 menunjukkan suatu peringkat meiosis dalam sel haiwan. Apakah yang berlaku kepada gamet terbentuk sekiranya K gagal berfungsi dalam proses pembentukan gamet? So, K jelas dalam soalan menunjukkan adalah centriole. So, kata kunci dan kata tugas ada dua dalam soalan ini. Iaitu, apakah yang berlaku kepada gamet dan sekiranya K gagal berfungsi. Okey, jom kita tengok contoh jawapan calon. Okey, yang pertama, gamet yang tidak sempurna. Yang kedua, gentian gelendung tidak terbentuk. Yang ketiga, kromosom tidak terpisah. Yang keempat, berlaku mutasi. Dan yang kelima, anak terhasil tidak normal. So, penggunaan istilah yang salah berlaku pada yang pertama dengan yang ketiga ini. Di mana gamet yang tidak sempurna sepatutnya adalah gamet yang abnormal. Okey. Kromosom tidak terpisah. Sepatutnya istilah yang tepat adalah kromosom homolog tidak terpisah. Okey. So, kita selesai bahagian pertama, penggunaan istilah yang salah. Okey. So, kita nak pergi bahagian yang kedua, iaitu tips score essay. Okey. Itu seperti yang saya bagi tahu daripada awal. Saya akan fokus kepada cara menganalisa jadual. Okey, kita tengok contoh soalan esei. Jadual menunjukkan kandungan nutrien burger ayam dan burger sayuran. Okey,
Jadi pelajar perlu menganalisa kandungan nutrien di dalam burger ayam dan sayuran. Okey. So, kita tengok jadual. Dalam burger ayam, protein ada 12.8 gram, burger sayuran 10.0 gram, karbohidrat untuk burger ayam 21.9 gram, burger sayuran 19.2 gram, lemak dalam burger ayam 18.2 gram manakala burger sayuran 6.8 gram. Natrium dalam burger ayam 534 gram manakala burger sayuran 484 gram. Serat dalam burger ayam 0.9 gram manakala dalam burger sayuran 2.7 gram. Dan kita lihat soalannya. Berdasarkan jadual, cadangkan burger yang terbaik untuk diet pelajar yang berumur 16 tahun. Pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari untuk tempoh yang panjang. Bincangkan kesan pemakanan itu terhadap kesihatan. Jadi daripada soalan, pelajar perlu cari kata tugas dan kata kunci daripada soalan ini. So, cadangkan burger yang terbaik adalah kata tugas untuk soalan ini. Kata tugas yang pertama ya. Okey. Terbaik untuk siapa? Untuk pelajar berumur 16 tahun. Jadi 16 tahun itu mewakili remaja kan? Okey. Kata kunci seterusnya adalah pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari. Okey. Kata tugas yang kedua dalam soalan ini, bincangkan. Okey. Bincangkan apa tu? Okey. Bincangkan kesan kepada kesihatannya. Okey pelajar, jom kita tengok contoh jawapan calon. Okey, so yang pertama, burger mengandungi protein yang tinggi. Yang kedua, mengandungi lemak yang tinggi. Yang ketiga, mengandungi karbohidrat. Yang keempat, remaja ini boleh menjadi gemuk. Yang kelima, tiada sayur-sayuran dalam burger boleh menyebabkan sembelit. So agak-agaknya calon ini dapat berapa markah ya? Boleh dapat 5-6 markah ke? Atau mungkin boleh dapat 0 markah. So apa kesilapan calon ini? Jom tengok. Okey, yang pertama, burger tidak dipilih. Sedangkan dalam kata tugas perlu pilih tadi kan? Okey, so bila tidak pilih, pemeriksa tidak tahu calon menjawab terhadap burger mana satu. Okey, seterusnya kita lihat remaja menjadi gemuk. Okey. So, menjadi gemuk disebabkan mengambil lemak yang tinggi. Tetapi sebaik-baiknya gemuk itu ditukarkan kepada perkataan obesity. Okey, seterusnya. Tiada sayur-sayuran. Tidak sesuai digunakan dan digantikan dengan kelas makanan untuk sayuran itu. Okey, so sepatutnya jawapannya tiada serat atau tiada pelawas dan jangan lupa nyatakan dalam burger mana satu. Okey? So para pelajar, jika anda perasan apa kesilapan besar calon ini? Calon ini terlupa. Okey, terlupa untuk menyatakan kesan baik dan kesan buruk.
Okey. Kalau ada pun kesan buruk dalam jawapan dia ni, tapi dia tidak nyatakan bagaimana pula. Nampak? Okey? So seharusnya dia menyatakan kesan baik dan kesan buruk. Kenapa? Okey, sebab kata tugas untuk soalan tadi adalah bincangkan. Okey, so kalau kata tugas bincangkan, harus ada kesan baik dan buruk. Sebab itu para pelajar, untuk menjawab soalan ini, anda perlu menulis tajuk kecil. Contoh, nak tulis tentang burger ayam. So tulis tajuk dulu, burger ayam. Kemudian baru tulis jawapan dia. Jelas? Okey, jom kita tengok jawapan yang betul. Okey pelajar. Nampak tak? Okey, dia ada tajuk burger ayam. Okey. So burger ayam ada kesan baik, ada kesan buruk. So kesan baik dia mengandungi protein yang mencukupi. Yang kedua, untuk membina sel-sel baru atau pertumbuhan. Yang ketiga, penting juga untuk sintesis enzim atau hormon ataupun hemoglobin. Yang keempat, mengandungi karbohidrat yang mencukupi. Yang kelima, bagi membekalkan tenaga yang mencukupi. Okey, kesan buruknya. Mengandungi lemak yang tinggi. Yang seterusnya boleh menyebabkan obesiti ataupun penyakit kardiovaskular. Dan yang seterusnya mengandungi kurang serat, kurang merangsang peristalsis ataupun sembelit, mengandungi lebih garam. Dan yang terakhir kesan buruknya adalah boleh menyebabkan hipertensi. So para pelajar boleh tengok di sini. Mudah kan untuk mendapat markah dalam esei? Okey. Tulis jawapan macam ni saja boleh dapat markah penuh. Okey. Seterusnya, jika anda tidak pilih burger ayam, anda juga boleh pilih burger sayuran. So apa kesan baik dia? Mengandungi karbohidrat yang mencukupi untuk membekalkan tenaga yang cukup, kurang lemak, kurang cenderung mendapat penyakit kardiovaskular, garam yang mencukupi, dapat mengelakkan hipertensi, mengandungi lebih serat. Okey. Seterusnya dapat merangsang peristalsis, mengelakkan sembelit ataupun buasi. So apa kesan buruknya burger sayuran ni? Tidak mengandungi semua asid amino perlu. Kurang protein untuk membina sel-sel baru ataupun mengurangkan sintesis enzim, hormon ataupun hemoglobin. Okey para pelajar. Habis dah tentang perkongsian cara skor esei menganalisa jadual. Okey, apa yang perlu anda ingat di sini, pastikan tulis menggunakan tajuk yang kecil. Tulis dulu tajuk kecil. Okey, kemudian kenal pasti stimulus, kata kunci, kata tugas. Okey? Okey, yang seterusnya kita nak lihat tips skor soalan berbentuk hebat. Okey, sekarang kita tengok dulu
Tips penting menjawab soalan kebat. Yang pertama, fahamkan soalan. Baca berulang kali sehingga faham kehendak soalan. Yang kedua, gariskan kata kunci dan kata tugas soalan. Kaedah ini penting dalam memastikan anda tidak tersalah menjawab soalan. Okey, yang ketiga, pastikan anda menganalisa stimulus. Stimulus terdiri daripada gambar raja, jadual, ayat penyataan dan graf. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan pertama. Raja menunjukkan struktur nefron dan salur darah dalam ginjal. Terangkan proses yang berlaku antara glomerulus dan kapsul Bowman. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Para pelajar, perkara pertama, anda harus tentukan kata kunci dan kata tugas dalam soalan yang diberi. Kata kunci untuk soalan adalah struktur nefron dan salur darah dalam ginjal. Kata tugas pula, terangkan proses. Okey, proses apa tu ya? Proses yang berlaku antara glomerulus dan kapsul Bowman. Okey, sekarang kita tengok stimulus pada gambar raja. Di manakah glomerulus dan kapsul Bowman tu? Tandakan dalam gambar raja tersebut dengan menggunakan pen anda. Okey, jadi anda maklum proses itu berlaku di kawasan yang bertanda itu. Conteng je dalam awak punya kertas soalan. Okey, apakah langkah yang seterusnya? Anda harus tentukan apakah proses tersebut dan berikan penerangannya. Okey, jom kita tengok contoh respon calon. Darah terturas keluar dari glomerulus disebabkan wujud tekanan yang tinggi di dalam glomerulus. Ini berlaku kerana saiz arteriol efferent adalah lebih kecil berbanding arteriol afferent. Nampak macam betul jawapan yang diberi kan? Tapi calon ini dapat 0 markah. Kesian kan? Tulis panjang-panjang tetapi tak dapat markah. Jom kita tengok apakah kesilapannya. Okey, kesilapan pertama, penggunaan perkataan darah. Okey, ini kerana darah merangkumi semua sel-sel darah termasuk plasma. Okey, sepatutnya plasma darah. Jadi hati-hati pelajar, bukan darah yang terturas keluar, tetapi plasma darah yang terturas keluar dari glomerulus. Dan sepatutnya nyatakan ke mana? Dari glomerulus ke kapsul Bowman. Okey, kesilapan seterusnya adalah tekanan. Okey, tekanan adalah salah di sini. Jadi, apakah yang betul itu? Perkataan yang sesuai adalah tekanan hidrostatik yang tinggi dalam glomerulus.
Okey, kesilapan yang ketiga adalah saiz atriol efferent. Okey, apa silapnya ya? Istilah yang tepat adalah saiz lumen atriol efferent adalah lebih kecil berbanding atriol afferent. Barulah boleh diberi markah untuk calon ini. Tapi pelajar perlu ingat, ada sesuatu yang calon ini tertinggal untuk tulis dan perkara itu adalah penting. Apakahnya ya? Calon ini tidak menyatakan proses yang berlaku di antara glomerulus dan kapsul Bowman tadi. Sepatutnya nyatakan proses tersebut dahulu. Proses apakah itu? Okey, proses yang berlaku ialah aktraturasan. Kemudian baru beri penerangan. Sekarang baru anda layak mendapat markah penuh. Jadi, berhati-hati ya pelajar. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Jadual menunjukkan kandungan hasil turasan dalam R dan S. Nyatakan satu perbezaan kepekatan asid amino antara R dan S. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 1 markah. Okey pelajar, apakah yang kita boleh dapat daripada soalan ini? Pertama, kita boleh dapat kata tugas dalam soalan ini, iaitu nyatakan satu perbezaan. Okey, perbezaan apa? Perbezaan kepekatan asid amino antara R dan S. Okey, kita tengok pada stimulus pula. Stimulusnya adalah jadual kan? So, tandakan pada jadual di mana beza kepekatan asid amino antara R dan S itu dengan pen anda. Ini penting supaya anda tidak tersalah jawab. So, daripada jadual, nampak jelas kepekatan asid amino di R adalah 9% dan S adalah 0%. Okey, kita lihat seterusnya. Apakah contoh jawapan calon? Okey, kita tengok contoh respon calon. Okey, kepekatan asid amino bagi R ialah 9% dan 0% DS. Dan 0% DS. Okey, bolehkah kita terima jawapan calon ini? Salah pelajar. Jawapan ini salah. Pelajar tidak boleh mengulang balik kenyataan soalan. Ini seolah-olah pelajar menyalin balik apa yang ada dalam jadual tadi. Sepatutnya jawapan itu diubah kepada kepekatan asid amino adalah lebih tinggi dalam R berbanding S atau asid amino hadir dalam R tetapi tidak hadir dalam S. Ubah saja. Jangan salin semula apa yang diberi dalam jadual. Mudah kan? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Berdasarkan jawapan di B1,
Terangkan mengapa. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 2 markah. Kata tugas dalam soalan ini, terangkan mengapa. So, mengapa apa ya? Mengapa kepekatan asid amino di R lebih tinggi daripada S? Mengapa ya, pelajar? Okey, sekarang kita tengok contoh jawapan calon. Okey, kita tengok contoh jawapan calon. Berlaku proses penyerapan DR, asid amino telah diserap ke dalam kapilari darah melalui proses pengangkutan aktif. Jawapan calon seakan-akan betul kan? Tapi pelajar, jawapan calon ini tidak tepat. Kata tugas dalam soalan tadi, terangkan mengapa kan? Jadi, ia memerlukan fakta dan penerangan. Jadi, apakah kesilapan yang dibuat oleh calon ini? Okey, pertama, berlaku proses penyerapan DR. R tu apa ya tadi, pelajar? Tubul berlingkar proksimal kan? Jadi, bukan proses penyerapan, tetapi proses penyerapan semula. Tolong hati-hati ya pelajar. Okey, kita lihat seterusnya. Asid amino telah diserap ke dalam kapilari darah. Kesilapannya adalah bukan diserap, tetapi diserap semula. Asid amino telah diserap semula ke dalam kapilari darah. Atau lebih tepat, semua asid amino telah diserap semula ke dalam kapilari darah. Kemudian, melalui proses pengangkutan aktif. Okey, untuk pengangkutan aktif ini betul. Maka calon layak mendapat 1 markah daripada 2 markah penuh tadi. Okey, kita tengok soalan berbentuk kebat. Nefron bagi haiwan gurun seperti tikus kangaroo selalunya mempunyai liku Henle yang panjang. Terangkan mengapa. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Okey pelajar, apa yang kita boleh dapat daripada soalan ini? Okey, daripada stimulus yang diberi, stimulus dalam soalan ini adalah jenis ayat penyataan ya. Okey, so apa yang kita dapat daripada stimulus? Pertama, kita boleh dapat kata kunci, iaitu haiwan gurun dan liku Henle yang panjang. Okey, apakah kaitan antara haiwan gurun ini? Kita kena lihat ciri adaptasi yang ada dalam haiwan gurun. Okey, ciri adaptasinya adalah liku Henle yang panjang. Okey, apa yang perlu anda fikir adalah apakah kepentingan liku Henle yang panjang ini kepada haiwan gurun? Sudah pastilah masalah haiwan gurun ini adalah masalah kekurangan air. Jadi, adaptasi yang ada adalah untuk mengurangkan kehilangan air daripada badan. Jadi, apakah kelebihan liku Henle yang panjang ini kepada haiwan gurun? Okey, kita lihat kata tugas dalam soalan ini. Terangkan mengapa. Bermakna, pelajar perlu memberi fakta dan juga penerangan. Okey,
Jom kita lihat contoh respon calon bagi soalan ini. Okey, kita tengok contoh respon calon. Air akan diserap semula di bahagian menurun liku Henley. Air kencing yang dihasilkan sedikit dan lebih kuning dapat mengekalkan tekanan darah. Jawapan calon ini seakan-akan betul. Air akan diserap semula di bahagian menurun liku Henley. Dalam ayat ini terdapat sedikit kesilapan. Pertama, perkataan air itu sepatutnya lebih banyak air kerana ia merujuk kepada ciri adaptasi dalam soalan tadi. Liku Henley lebih panjang. Bila lebih panjang, lebih banyak air akan diserap semula di bahagian liku Henley. Okey, kita lihat apakah kesilapan kedua. Ya, lebih kuning. Sepatutnya digantikan dengan lebih pekat. Pelajar tidak perlu memberi warna air kencing, tetapi cukup memberi kuantiti dan kepekatan air kencing. Jadi, jawapan yang tepat, air kencing yang dihasilkan lebih sedikit dan lebih pekat. Okey, kesilapan seterusnya. Dapat mengekalkan tekanan darah. Ini salah ya pelajar. Sepatutnya dapat mengekalkan tekanan osmotik darah atau dapat mengekalkan tekanan osmosis darah. Senang kan untuk mendapat 3 markah untuk soalan jenis ini? Ingat pelajar, pastikan anda berhati-hati semasa menulis jawapan dan pastikan anda menjawab dengan detail dan padat. Okey, sekian daripada saya. Saya harap perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga berjaya dalam biologi SPM 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.